Dengan nama Allah yang Maha Esa, yang Maha Menakluk. Dan semoga Allah melimpahkan salam dan keberkatan ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para imam dan para mahdi. Katakanlah, Ya Allah, Tuhan segala kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa. Nama saya Abdullah Hashim dan saya adalah Al-Qaim dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, diutus ke seluruh dunia oleh Imam Ahmad Al-Hasan alaihi salam, pewaris dan wakil Imam Mahdi Muhammad bin Hasan Al-Askari alaihi salam. Nabi Muhammad menyebut nama saya di dalam wasiat yang beliau tinggalkan pada malam sebelum kewafatan beliau, di mana beliau berkata kepada Ali alaihi salam, "Wahai Abul Hasan, bawakan untukku pena dan kertas." Dan dia telah menyebut wasiatnya sehinggalah tiba di mana dia bersabda, "Wahai Ali, akan ada 12 orang imam setelahku dan setelah mereka akan ada 12 orang mahdi. Kamu, wahai Ali, adalah yang pertama di kalangan 12 orang imam. Tuhan menamakan kamu di syurganya Ali Al-Murtada, penghulu orang-orang beriman. Kebenaran yang agung, pembeza kebenaran dan kebatilan, yang amanah dan Al-Mahdi. Tiada sesiapa pun diberikan nama-nama ini selain kamu. Wahai Ali, kamu adalah pewaris ke atas keluargaku yang hidup atau yang mati dan ke atas isteri-isteriku. Barang siapa yang kamu kekalkannya akan bertemuku esok. Barang siapa yang kamu buang, maka aku berlepas diri darinya. Aku tidak akan melihatnya dan dia tidak akan melihatku pada hari kebangkitan. Dan kamu adalah pewarisku ke atas umatku setelahku. Jika Tuhan menerimamu, maka serahkan kepada anakku Al-Hasan yang amat bermanfaat. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anakku Al-Husain yang syahid, yang suci dan dibunuh. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, penghulu ahli ibadah, Ali. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Muhammad Al-Baqir. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Ja'far Al-Sadiq. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Musa Al-Qazim. Dan apabila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Ali Al-Ridha. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Muhammad yang amanah dan bertakwa. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Ali sang penasihat. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Al-Hasan yang berakhlak. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya, Muhammad, pemelihara keturunan suci Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Itulah 12 orang imam. Setelahnya akan ada 12 orang mahdi. Dan bila Tuhan menerimanya, hendaklah dia serahkan kepada anaknya yang pertama, paling hampir, baginya 3 nama. Satu seperti namaku dan bapaku, iaitu Abdullah, Ahmad, dan namanya yang ketiga adalah Al-Mahdi. Dialah yang pertama beriman. Saya adalah Abdullah dan bapa saya ialah Ahmad Al-Hasan Al-Yamani. Saya adalah Abdullah yang disebutkan dalam wasiat Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi menggelar wasiat ini perlindungan dari kesesatan dan memberitahu para sahabat dan keluarga terdekatnya, jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu selamanya tidak akan sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berjanji, sesiapa yang berpegang kepada wasiatnya tidak akan sesat, kerana wasiat ini menamakan para pengganti lantikan Tuhan selepasnya. Sesiapa yang menerima wasiat Rasulullah
akan diterima Allah, dan sesiapa yang menafikan wasiat Rasulullah akan dinafikan Allah. Saya diutus untuk memberitahu kamu bahawa manusia semuanya telah sesat kerana mereka meninggalkan prinsip agama yang paling jelas dan penting, iaitu pemerintahan Allah. Hanya Tuhan memiliki kuasa untuk melantik pemimpin ke atas manusia. Bukanlah hak manusia untuk melantik bagi diri mereka seorang pemerintah atau pembimbing. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Nabi mereka berkata kepada mereka, Allah telah melantik Talut menjadi raja kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia boleh menjadi raja kami, sedangkan ada antara kami yang lebih layak darinya. Lagipun, dia tidak kaya. Nabi bersabda, Allah telah memilihnya untuk memerintah kamu dan memberkatinya dengan ilmu dan perawakan. Allah mengurniakan kerajaan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki ilmu yang tidak terbatas. Bani Israel ingin memilih pemimpin mereka sendiri dan melihat logik, pendapat dan ukuran mereka dalam memilih pemimpin adalah lebih baik daripada Tuhan. Tetapi penolakan terhadap pemimpin pilihan Tuhan adalah penolakan terhadap arahan Tuhan dan Tuhan sendiri. Pada mulanya, Tuhan menciptakan Adam dan berfirman, Aku melantik seorang khalifah di muka bumi. Tuhan memilih Adam untuk memerintah bumi dan memberinya pengetahuan dan kuasa. Haiwan di bumi, malaikat di langit dan semua manusia wajib mentaati Adam. Satunya soalan tentang pelantikan ini oleh para malaikat ketika mereka berkata, apakah kamu menjadikan padanya seorang yang merosakkan dan menumpahkan darah? Telah ditolak oleh Tuhan, dan dia menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Adalah wajib ke atas semua untuk mentaati Adam, tetapi manusia menolak pewaris Adam dan Qabil membunuh Habil. Dan zuriat Adam dizalimi oleh zuriat Qabil yang telah membina kota-kota besar dan melantik diri mereka sendiri untuk memerintah bumi. Lalu perjanjian pertama dikhianati. Tuhan memusnahkan manusia kerana memilih pemerintah dan pemimpin yang tidak dilantik olehnya, dan dia hanya meninggalkan di muka bumi pemimpin yang dia lantik, iaitu Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan redha kerana keadilan dan keamanan hanya boleh tercapai bila seorang yang dilantik oleh Ilahi memerintah. Tetapi manusia mengulangi kesilapan yang sama. Tidak lama kemudian, mereka menolak para pewaris Nuh dan mereka mula memilih dan menambalkan pemimpin dan raja mereka sendiri, dan mereka memilih seorang bernama Namrud. Tetapi Tuhan tidak mahu Namrud memerintah. Dia mahu pilihannya memerintah, iaitu Ibrahim. Maka perjanjian kedua dikhianati dan hukuman ditimpakan ke atas manusia kerana mereka berdosa. Dosa yang mereka lakukan adalah memilih dan melantik serta mengikut pemimpin selain daripada pemimpin yang dilantik oleh Tuhan. Maka Tuhan menurunkan hukuman kepada mereka dan dia mengelirukan bahasa mereka dan menjadikan mereka banyak bangsa yang tidak dapat memahami satu sama lain. Dan Ibrahim dipilih dan dijadikan pemimpin bagi umatnya sendiri, suatu umat yang mentaati pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dan bukannya manusia. Dan perjanjian baru telah ditubuhkan, iaitu perjanjian Ibrahim. Dan umat Ibrahim mengikutinya dan diberkati, dan mereka kemudian mengikuti penggantinya, Ishak, dan mereka diberkati. Dan kemudian mereka mengikuti penggantinya, Yakub, dan mereka diberkati. Kerana Tuhan redha apabila manusia mengikut pemimpin dilantik olehnya. Tetapi akhirnya Bani Israel pergi ke Mesir dan mula mentaati pada Firaun dan undang-undang mereka. Kerana ini, mereka membawa diri mereka ke dalam perhambaan, dan perjanjian ketiga dikhianati. Tuhan sekali lagi memilih untuk mereka seorang pemimpin pilihannya dan mengutus Musa yang berkata, tinggalkan Firaun, raja palsu ini yang tidak dilantik oleh Tuhan tetapi oleh manusia, dan ikuti saya kerana saya telah diramalkan dan disebut namaku di dalam wasiat Ibrahim. Dan mereka mengikutinya dan Tuhan redha. Lalu perjanjian keempat telah ditubuhkan.
Musa menjadi pemimpin bagi kaumnya dan memerintah, sama seperti Adam dulu. Dia memimpin Bani Israel keluar dari Mesir setelah mereka bersumpah setia kepadanya, dan penggantinya yang juga dilantik oleh Tuhan, Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun memimpin mereka ke tanah yang dijanjikan. Dan selagi mereka mengikut pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, Bani Israel telah diberkati dan diampuni dosa mereka kerana mereka lah satu-satunya kaum yang mempunyai raja pelantikan Tuhan. Tetapi akhirnya, Bani Israel mula melantik pemimpin dan raja mereka sendiri, dan mereka menolak pengganti yang dilantik oleh Tuhan. Maka Tuhan mengutus kepada mereka Al-Masih mereka untuk membimbing mereka dan membawa mereka kembali kepada ketuhanan Tuhan, dan Isa hadir. Dan Isa ditolak oleh ramai orang dan diterima oleh sedikit. Dan Tuhan redha kepada mereka yang menerimanya, dan perjanjian baru telah dimeterai dengan mereka kerana mereka menerima pemerintahan Tuhan. Dan kisah yang sama berulang sekali lagi. Setelah berlalunya masa, manusia lupa dan menolak pemimpin yang dilantik oleh Tuhan dan melantik pemimpin mereka sendiri. Akibatnya, perjanjian itu dikhianati. Lalu Muhammad diutus. Dan Muhammad SAW menjadi pemerintah ke atas orang Arab dan raja mereka. Dan mereka menerima dan menyokongnya, lalu perjanjian baru telah ditubuhkan. Dan Tuhan redha kerana apabila Adam memerintah, Tuhanlah yang memerintah. Adam ditiupkan roh Tuhan ke dalam dirinya. Apabila Nuh memerintah, Tuhanlah yang memerintah. Apabila Ibrahim memerintah, Tuhanlah yang memerintah. Apabila Musa memerintah, Tuhanlah yang memerintah. Apabila Isa memerintah, Tuhanlah yang memerintah. Apabila Muhammad SAW memerintah, Tuhanlah yang memerintah, kerana para rasul memerintah bagi pihak yang melantik mereka. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perkara yang sama berlaku dan manusia memilih pemimpin dan pemerintah mereka sendiri dan meninggalkan para pengganti Muhammad SAW. Wahai manusia, saya tergolong dalam keluarga yang paling mulia di muka bumi, iaitu keluarga Muhammad SAW. Nabi anda, kami, keluarganya, telah ditindas sejak dia meninggalkan bumi ini sehingga hari ini. Pemerintahan ke atas umatnya telah dirampas daripada kami, dan kami telah dipenjarakan, diracun dan dibunuh. Kamu telah bersumpah kepada utusan kita untuk mengasihi keluarganya, tetapi kamu melakukan yang sama dilakukan Yahudi dan Nasrani sebelum kamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, anda akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Kristian selangkah demi selangkah, sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, anda akan lakukan yang sama, dan anda telah melakukannya. Sebagaimana Yahudi membunuh Zakaria di dalam kuil, kamu membunuh datuk saya, pemimpin mukmin Ali bin Abi Talib AS, ketika dia dalam posisi yang paling suci, iaitu bersujud, ketika dia solat dalam bulan yang paling suci, iaitu bulan Ramadan. Sebagaimana Yahudi berdiam diri ketika raja mereka memenggal kepala Yahya AS, kamu berdiam diri ketika khalifah palsu kamu, Yazid bin Muawiyah la'natullahi alaih, memenggal kepala cucu Rasulullah dan penghulu pemuda syurga, Al-Husain bin Ali AS. Sebagaimana Yahudi mengkhianati Al-Masih mereka sendiri, Isa anak Maryam, dan berusaha membunuh dan menyalibnya, anda juga mengkhianati kami dan mengkhianatiku, Al-Qaim, yang kamu tunggu pengganti seiras Isa dan penyelamat anda. Tetapi Tuhan tidak akan membenarkan anda membunuh saya seperti dia tidak membenarkannya berlaku kepada Isa. Dan sebagaimana anda lakukan kepada keluarga Rasulullah, bermula dengan pembunuhan Fatimah Zahra AS, meracun Al-Hasan bin Ali, memenggal Al-Husain bin Ali, meracun Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Sadiq, Musa Al-Qazim, Ali Al-Ridha,
Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari dan percubaan membunuh Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang alaihissalam dan Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam, anda telah melanggar sepenuhnya perjanjian Muhammad dan mengkhianati sumpahmu dan telah mendapat kemurkaan Allah dan laknatnya kecuali orang-orang yang bertaubat dan bersumpah setia kepada Allah. Bersumpah setia kepada kami adalah bersumpah setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan kami. Dan seperti Adam, Safiyullah telah diutus dengan perjanjian dan Nuh Najiullah telah diutus dengan perjanjian kedua dan Ibrahim Khalilullah diutus dengan perjanjian ketiga dan sebagaimana Musa Kalimullah diutus dengan perjanjian keempat dan sama seperti Isa Ruh Allah diutus dengan perjanjian kelima dan seperti Muhammad Habibullah diutus bersama perjanjian keenam. Saya Abdullah diutus dengan perjanjian ketujuh dan terakhir. Anda semua berdosa dan tidak beriman dengan Yesus Kristus dan tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mana-mana rasul. Dan kerana dosa itu, anda telah melanggar perjanjian dengan Allah dan anda berhak mendapat azab dan dibebankan di atas kepala anda. Ini kerana anda memilih pemimpin dan raja anda sendiri, presiden dan Perdana Menteri anda sendiri dan anda menyokong undang-undang dan arahan ciptaan manusia sambil menolak pemerintah yang dilantik oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan dan dinubuatkan oleh Nabi dan Rasul. Anda lakukan ini sambil tanpa malu mengaku telah diselamatkan. Umat Yahudi membunuh dan menafikan para Nabi dan Rasul dan menyangka keberkatan dicapai melalui pelaksanaan syariat Tuhan yang halalnya dan yang haramnya. Apakah keberkatan yang anda harapkan bagi mereka yang memelihara Sabat dan memakan apa yang kosher ketika mereka membunuh dan menolak Al-Masih Isa anak Maryam? Umat Kristian mengabaikan semua ajaran Yesus dan mengubah agama Yesus menjadi sesuatu yang menyokong pemerintah palsu di dunia yang tidak dilantik oleh Tuhan tetapi oleh syaitan dan manusia. Mereka menafikan para pewaris Yesus dan melantik para pop dan pemimpin palsu mereka sendiri. Bahkan mendakwa diri mereka mempunyai talian komunikasi terus dengan Tuhan tanpa memerlukan utusan Tuhan atau pemimpin yang dilantiknya. Mereka berkata, cukuplah untuk kita bahawa Yesus telah disalibkan untuk dosa kita. Tetapi Yesus tidak datang untuk mati, melainkan dia datang untuk hidup dan memerintah, tetapi manusialah yang mengkhianatinya. Jika dia tidak datang untuk memerintah, maka mengapa mereka menunggu dia kembali lagi dan pulang? Umat Islam mendakwa Al-Quran sudah memadai dan mereka menolak para pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantikan ilahi. Mereka membunuh keluarganya dan mendakwa solat dan puasa akan menyelamatkan mereka. Mereka mendakwa tidak memerlukan perantaraan di antara mereka dan Tuhan. Dengan itu mereka beragama sama dengan agama iblis. Apakah solat dan puasa dan apa lagi tinggal pada Al-Quran setelah tumpahnya darah cucu Nabi? Apa yang tinggal dari Islam setelah kepala insan yang Nabi maklumkan, Al-Husain dariku dan aku dari Husain dijulang di hujung lembing? Apa yang tinggal dari Al-Quran setelah mayat insan yang Nabi berkata, Tuhan mencintai sesiapa yang mencintai Al-Husain dipijak di padang pasir Karbala? Demi Allah, kamu telah diperdaya oleh para ulama pengkhianat dan para pendakwa serta para imam palsu anda. Saya, saudara-saudariku, telah diutus untuk menjemput anda kepada agama Tuhan yang sebenar dan kepada keselamatan yang sejati. Keselamatan yang bukan melalui pematuhan syariat kerana Tuhan tidak memerlukan solat dan amal ibadah kita. Saya juga tidak menjemput anda kepada keselamatan melalui kepercayaan kepada penyaliban Isa atau kematian Al-Husain. Saya menjemput anda kepada keselamatan melalui ikrar setia kepada utusan Tuhan dan pilihannya di setiap zaman. Keselamatan melalui pemilihan demi menyokong calon Tuhan untuk memerintah.
Dengan cara ini, Tuhan boleh memerintah di bumi seperti di syurga. Keadilan ditegakkan di bumi seperti di syurga. Dan syurga boleh dinikmati di bumi seperti di syurga. Marilah kepada baqiyatullah. Marilah kepada kejayaan dan kesaksamaan dan keamanan serta kemakmuran. Adakah sesiapa yang akan membantuku? Itulah kata-kata Al-Husain, anak kepada Ali. Tiada siapa yang datang. Hari ini, saya diutus untuk mengucapkan yang sama. Adakah sesiapa yang akan membantuku? Sesiapa yang mati dan tidak mengenali imam di zamannya, mati dalam keadaan jahiliah. Anda tidak diwajibkan oleh Allah melainkan bersumpah setia dan taat kepada orang yang dilantiknya. Sumpah setia adalah kepada Allah dan hadis-hadis dari Muhammad dan keluarga Muhammad semuanya menyatakan bahawa panji-panji Al-Mahdi tertulis padanya sumpah setia kepada Allah, dan saya adalah pembawa panji itu sebagai utusan kepada anda dari Imam Mahdi dan sebagai Al-Qaim keluarga Muhammad Aba Al-Sadiq Abdullah Hashim. Sayalah yang datang kepada anda menuntut wasiat Rasulullah. Sayalah yang datang kepada anda dengan membawa senjata Rasulullah, ilmu ilahi baginda. Dan saya lebih berilmu tentang Taurat daripada ahli Taurat, dan lebih berilmu tentang Injil daripada ahli Injil, dan lebih berilmu tentang Al-Quran daripada ahli Al-Quran. Sayalah yang datang ketika orang yang amanah didustakan dan orang yang berdusta dipercayai. Sayalah yang datang ketika wanita menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai wanita. Sayalah yang datang ketika masjid-masjid dihias tetapi kosong dari petunjuk. Sayalah yang datang ketika tidak ada yang tinggal dari Al-Quran kecuali tulisannya dan tidak ada yang tinggal dari Islam kecuali namanya. Sayalah yang datang ketika orang Islam dipanggil Muslim, namun merekalah yang paling jauh daripadanya. Sayalah yang datang ketika Muslim berpuasa selain dari di dalam bulan Ramadan dan berbuka di bulan Ramadan. Sayalah yang datang ketika berlaku peperangan dan khabar angin tentang peperangan. Sayalah yang datang ketika ulama Islam adalah pengkhianat dan pembohong. Sayalah yang datang ketika pemimpin rakyat adalah yang paling keji. Sayalah yang datang ketika orang Badui bersaing dalam pembinaan bangunan tinggi. Sayalah yang datang ketika sering berlaku gempa bumi, ribut taufan dan bencana alam. Sayalah yang datang ketika wanita akan kelihatan telanjang walau mereka berpakaian. Sayalah yang datang ketika bangsa-bangsa bergabung untuk menghancurkan Islam. Sayalah yang datang ketika 1 tahun seperti sebulan dan sebulan seperti seminggu dan seminggu seperti sehari dan sehari seperti sejam. Sayalah yang datang ketika manusia berzina seperti binatang di jalanan. Sayalah yang datang setelah kemunculan Yamani yang dijanjikan, Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Sayalah yang datang ketika pemerintahan Al-Sufyani, Raja Abdullah Jordan. Sayalah yang datang mempamerkan puluhan mukjizat yang ratusan orang bersaksi. Sayalah yang datang dan menafsirkan mimpi-mimpi seperti Yusuf. Sayalah yang membuat orang buta melihat seperti Isa. Sayalah yang menghilangkan bulan seperti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Semuanya hanya dengan kuasa Allah dan keizinannya. Tanpanya tiada apa yang termampu. Sayalah yang telah didatangi oleh ratusan manusia yang dibimbing Tuhan melalui mimpi-mimpi mereka yang benar. Sayalah yang telah didatangi oleh ratusan manusia yang bertanya dengan ikhlas kepada Tuhan melalui istikharah. Sayalah yang datang dan menyeru anda kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Adakah sesiapa yang akan membantu saya? Labbaik ya Ahmad, 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 labbaik ya Ahmad. Sejak zaman Adam sehingga kini, mereka yang mengikuti para pemimpin yang dipilih Tuhan telah dianiaya.
Syaitan mengisytiharkan perang terhadap Adam dan zuriatnya dan berjanji untuk menyerang mereka dengan setiap cara. Orang-orang kafir mencemuh Nuh. Namrud melemparkan Ibrahim ke dalam api. Firaun dan tenteranya mengejar Musa dan kaumnya. Farisi dan Rabbai menyerahkan Isa kepada orang Rom untuk disalib, dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizalimi dan dibunuh. Dan pada zaman ini, kerana saya telah menyeru kepada tauhid yang sebenar, iaitu beriman kepada Raja yang dilantik ilahi di setiap hari dan zaman, dan kerana saya menyeru kepada perjanjian baru dengan Tuhan, saya dan pengikut saya telah menghadapi penganiayaan, penindasan dan segala yang telah dihadapi oleh setiap utusan ilahi dan umatnya. Di Iran, 15 ahli agama kami, termasuk kanak-kanak di bawah umur, telah ditangkap dan diseksa serta diletak di dalam kondisi yang amat terseksa dan dipaksa membuat pengakuan palsu terhadap saya dan agama. Satunya jenayah mereka ialah mereka beriman dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka telah diikat jamin dan kini telah melarikan diri sebagai pelarian, manakala yang lain masih dipenjara oleh Republik Syaitan Iran. Organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International dan Human Rights Without Frontiers telah menyiarkan kes ini. Di Algeria, 3 ahli agama kami telah ditangkap dan dijatuhi hukuman setahun penjara, di mana mereka menjalani hukuman 6 bulan, manakala 15 yang lain dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan menjadi tahanan rumah. Mereka telah menerima pembatalan hukuman setelah penglibatan pertubuhan hak asasi manusia. Mereka telah melarikan diri dari Algeria dan mengembara melalui negara lain sebagai pelarian. Di Mesir, kami mempunyai beberapa ahli kami yang ditangkap di tengah-tengah malam dan ditahan oleh keselamatan negara, manakala yang lain dipenjarakan dan masih kekal dalam penjara sehingga hari ini. Yang berbaki di Mesir telah melarikan diri dari negara itu demi mencari tempat selamat. Di Iraq, ramai ahli kami telah ditangkap dan diancam oleh kumpulan militan Syiah di sana. Setelah penerbitan buku saya, Matlamat Sang Bijaksana, serbuan telah dijalankan terhadap rumah dan pejabat individu yang mendakwa mempunyai hubungan dengan Ahmad Al-Hassan AS. Mereka yang beriman dengan ketuhanan Allah telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara di Malaysia dan masih menghadapi bahaya sehingga kini. Mereka di Maghribi, Thailand, Jordan, Azerbaijan dan Turki semuanya menghadapi bahaya yang sama di negara mereka. Belum pernah suatu kaum yang dizalimi diberikan haknya melainkan dengan menuntutnya. Belum pernah mereka yang bersama Tuhan diiktiraf sehingga mereka berkorban untuknya. Dan kerana itu saudara-saudariku yang dikasihi, sebagai tanda protes terhadap cara kita dilayani dan tuntutan hak kita untuk wujud secara aman dan menyembah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan sebenar kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta anda mengatur diri anda dan bersedia untuk berarak secara terbuka di jalanan, mengisytiharkan akidah anda secara terbuka dan berbangga walau apapun harganya, saudara-saudariku. Tidak kira berapa harganya, marahlah ke hadapan dan menuntut kebebasan untuk saudara-saudarimu dan untuk dirimu sendiri. Majulah ke hadapan dan biarkan dunia mengetahui agamamu. Kami mempunyai ribuan pengikut dari seluruh dunia. Kami wujud di US dan UK. Kami wujud di Perancis, Jerman, Spanyol, Sweden dan seluruh kesatuan Eropah. Kami wujud di Malaysia, Thailand, Indonesia, India, Pakistan dan seluruh Asia. Kami wujud di Australia dan kami wujud di Mesir, Algeria, Maghribi, Tunisia, Jordan, Al-Hijaz, Libya, Syria, UAE, Qatar dan seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Kami wujud di hampir setiap negara di seluruh dunia. Mereka yang digelar para pemimpin dunia semuanya telah bersetuju bahawa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang asas dan tiada siapa boleh dianiaya berdasarkan kepercayaan mereka. Maka biarlah kami diiktiraf di seluruh dunia dan biarlah kami bebas. Hari ini adalah hari kemunculan kami sebagai satu umat. Adakah sesiapa yang akan membantu saya?